Inilah dia destinasi Chasing Sunset seterusnya. Destinasi yang pada asalnya tak ada nama khusus. Pulau ini terletak lebih kurang 10 batu nautika dari pantai dalam timur Laut Terengganu dan sekitar 40 batu selatan dari sempadan Thailand. Pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan di sini menyelam, berkayak, menenangkan fikiran dan semestinya mengejar terbenamnya matahari. Tentang Pulau Perhentian kan? Suatu ketika dulu, Pulau Perhentian pernah menjadi tempat persinggahan pedagang antara Malaysia dan Bangkok. Hari ini, Pulau Perhentian dengan pasirnya yang putih, lautnya yang jernih telah menjadi antara destinasi popular pelancong di dalam dan juga di luar negara. Pulau Perhentian ini tak ada nama khusus. Oleh kerana pulau ini sering dijadikan tempat persinggahan bagi kapal-kapal dalam pelayaran, ia telah dinamakan Pulau Perhentian. Sekarang ni pun, pulau ini masih dijadikan tempat berlindung bagi kapal-kapal dari angin kencang dan ombak besar. Jom ikut Nadia, kita naik bot ke lokasi pertama. Di Pulau Perhentian ni ada sebuah perkampungan nelayan yang bernama Kampung Pasir Hantu. Kampung ini mempunyai sebuah komuniti yang kecil. Dekat sinilah kita dapat tengok kehidupan seharian penduduk tempatan. Selain daripada kawasan perumahan, ada bangunan sekolah dan balai polis dekat sini. Laut dekat sini jernih tau, kerana tak ada pencemaran air, kan? Kampung Pasir Hantu terletak di Pulau Perhentian kecil. Inilah dia persekitaran perkampungan nelayan ini. Ada juga beberapa penginapan bajet di kampung ini pada sesiapa yang nak berjimat. Ada juga beberapa kedai makan yang murah dekat sini. Sekarang Nadia bersama dengan Encik Aziz, seorang pengerusi pelancongan di Pulau Perhentian. Betul. Assalamualaikum Abang. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah sihat. Abang, sebenarnya apakah tanggungjawab seorang pengerusi pelancongan ni, Bang? Okey, kalau nak kira pengurusi pelancongan ni, kita meliputi banyak aspek sini. Nak jaga semua komuniti di bawah kita, pastikan untuk pengurusan pelancongan berjalan dengan lancar, kemudahan infrastruktur sini nak kena jaga, banyak benda yang kita Baik kena. pulih pulau semua. Ya, betul sekali. Penting sekali. Penting sekali. Bercerita tentang komuniti, Abang, kan? Okey. Apa bagi Abang, apakah kepentingan hidup berkomuniti? Okey. Hidup berkomuniti ni amat penting. Dari segi kemasyarakatan, orang kampung
ataupun apa juga katakan pengusaha-pengusaha restoran, pengusaha-pengusaha premis penginapan, kita mesti bersatu hati untuk menjayakan industri pelancongan tempat kita berjalan dengan lebih sempurna. Itulah sebenarnya abang kan kepentingan kalau semua satu hati dalam hidup Sebab komuniti. kita dah lama dalam COVID-19. Lepas COVID-19 kita sama-sama kena banner balik macam mana untuk menaikkan produk kita lah sini sebagai industri pelancongan. Kita sebagai pengusaha pelancongan Pulau Perhentian mengharapkan sokongan daripada kerajaan untuk mempromosi ke luar negara lah. Terima kasih kerana menjaga pulau kami dan semoga selepas COVID ini lebih ramai pelancong dalam negara InsyaAllah. kembali kan? InsyaAllah. Thank you, Okay, Abang. you're welcome. Guy and Ile, how long have you guys been in Perhentian? It's been a few years for me, so 2018, 2019, and I came back this year again. Back this year, what about you? For me, it's the second time. The first one was 2020, and I really want to come back ever since, and here I am this year. What do you love most about this place? What makes you come back? I really like to live in front of the sea, basically. The sea is one of the best I've ever been to, and you have the white sand beach. Yep. And you don't get the comfort, all the comfort that you have back home. You guys are from, where are you guys from? Italy? France. France, you came all the way. How do you guys find the people here in Perhentian? So since the first year I came here, I met Malay people that I work with in a way, and so we became really good friends. So that's why I keep coming back. So, you guys, sunrise or sunset? So the cool thing of this island is that actually you can get the sunrise on this side, walk 10 minutes and reach the other side of the island. So, you can never get bored of this island. It looks like, it looks like you can't do much, but actually if you explore and know more people, then you have a lot of fun. Thank you so much, guys. No problem. Thank you. Di Pulau Perhentian kecil juga ada Masjid Ar-Rahman. Masjid terapung ini dikatakan boleh menampung seramai 1,000 jemaah dan jeti di masjid ini memudahkan pelancong dan juga nelayan untuk terus ke sini. Sampai ke Pulau Perhentian ni, takkanlah tak nak menyelam kan? Tapi menyelam di permukaan air saja tau. Sekarang dia berada di Pulau Rawa. Jom! Apa yang menarik tentang Pulau Rawa ini ialah tidak ada penginapan langsung dekat sini. Pengunjung datang ke sini hanya untuk berenang dan selam snorkel. Tengok betapa jernihnya air dekat sini, siap boleh nampak ikan-ikan yang tengah berenang dalam tu. Inilah dia lokasi kita seterusnya. Tempat ini terletak di Pulau Perhentian Besar dan wajib pergi bila dah bercuti dekat sini untuk menikmati keindahan alam semula jadi. Latar Air Berani adalah tempat yang paling unik di pulau ini. Dekat sini ada sebuah kolam yang terbentuk di tepian pantai Pulau Perhentian Besar dan air dekat dalam kolam ini tak pernah kering. Menarik kan? Kalau para penonton nak tahu, Abang Kori lah yang menguruskan kolam di Latar Air Berani ni. Ya bang? Ya, Abang betul. seorang-seorang kan? Betul. Macam mana boleh datang idea nak buat? Saya tahun pertama saya duduk kat sini, saya ambil batu karang, saya tambukkan. Lepas tu saya ambil pasir, tambuk ke atas. Tahun pertama. Tahun pertama. Lepas tu saya customer mandi, keluar habis pasir-pasir dengan itu. Oh, ini tahun pertama. Sekarang abang dah duduk sini 4 tahun. Ya, betul? 4 tahun. Okey, lepas tu? Lepas tu masuk tahun kedua saya fikir gunting taruh pasir.
Lalu tu saya buat batik. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang. Berkesan dapat. Kalau tak ada abang ni tak dapatlah pelancong nak menikmati air Ya, ni, betul, abang. betul. Ya. Ha. Jadi sekarang ni dah 4 tahun abang menjaga Ha, dekat sini 4 untuk para tahun. pelancong. Jadi bolehlah datang kat sini. Dan berterima kasih juga pada abang Tori ya. Betul. Jemputlah datang. Itulah kailapan. Terima kasih abang. Okey, sama-sama. Seronok pula rasa bila dapat naik bot dan pergi ke merata pulau sambil menikmati pemandangan laut yang terbentang luas. Cantik kan? Inilah salah satu tempat yang tercantik di Pulau Perhentian. Pantai 3 ruang. Kepada mereka yang mahukan sedikit privacy, inilah tempat untuk anda, Romantic Beach. Orang kata, waktu yang terbaik untuk datang ke pantai romantik ini adalah di waktu pagi dengan menaiki teksi air kerana jarang ada orang yang ramai pada waktu pagi. Pada sebelah petang, ramai yang datang untuk selam snorkel. Dalam buku yang anda pernah baca ada mengatakan, kadang-kadang ada seninya dalam tidak berbuat apa-apa. The art of doing nothing. Kadang-kadang kita perlu melarikan diri seketika demi merehatkan minda. Tempat mana lagi yang paling sesuai kalau bukan di tepi pantai, kan? Sekarang anda bersama dengan Aslam, pengurus Flow Job, sebuah seni persembahan api. Betul? Betul. Okey, apakah itu persembahan api ni, Aslam? Persembahan api ni sebenarnya adalah satu seni api di mana kita buat kolaborasi antara permainan api, menari, menggunakan api. Itu sebenarnya. Skill lah, skill. Dah berapa lama dah Aslam mencubakan diri dalam persembahan api? Lama tu agak lama juga, lebih kurang dalam 8 hingga 10 tahun. Tapi yang saya serius dalam masa 4 tahun. Sebelum ni saya main pun tak ada main ada api. Cuma saya main yang biasa saja macam mana dia orang praktis macam ni. Kemudiannya pula saya cuba dengan api. Kawan saya cakap tak pernah try, tak pernah cuba, tak pernah tahu. Jadi 8 tahun dulu Aslam sahaja yang buat benda dekat sini? Tak. Sebelum ni dah lama dah orang buat kat sini. So kita ada banyak pelawat-pelawat, pelancong-pelancong daripada luar negara yang datang buat benda ni. Dan mana ada juga orang-orang yang daripada pulau ni yang main juga. Dan lama-lama anak-anak muda macam ni nampak minat dia dan dia cuba sikit-sikit dan inilah dia sampai sekarang. Dan kita tak akan ada limit kat dia. Semua orang tetap sama. Even tak ada siapa yang hebat, tak ada apa, semua kena cuba. Apa saja act dia kena cuba. Macam mana Aslam pilih orang untuk masuk kumpulan Flow Job ni? Dia ada macam sejenis audition ke atau okey siapa nak cuba atau? Kebanyakan semua ni start pada minat semua. Kalau kita tengok pemain api ni semua pada minat. Asal dia minat saja dan dia akan bertanya dan kita akan ajar dia. Siapa-siapa saja boleh ajar. Okey, jadi sekarang ni setiap malam, setiap minggu, setiap bulan kita ada? Kita ada setiap malam kecuali pada hari Isnin. Kita bagi cuti kepada semua fire crew kita. Berarti kalau di Pulau Perhentian ni kita perform kat semua tempat. Tapi hanya pada hari Isnin di semua tempat, walau bagaimana orang panggil pun kita tak akan ambil gunakan api itu kerana budak-budak ni, diorang ni berhak ada cuti. Okey, terima kasih Aslam. Sama-sama. Kepada siapa yang datang ke Perhentian, bolehlah datang tengok Flow Jobs. Okey? Terima kasih.
Nada berada di kawasan Coral Bay. Nak rehat, minum sekejap, basah-basahkan tekak. Sementara, macam kenal je. Kak Nadia. Apa kat sini? Saja tenangkan fikiran. Akak? Sama lah, apa lagi nak buat kat sini kan? Ya. Jalan-jalan. Jom, banyak benda nak borak. Teluk Karang atau lebih dikenali dengan Coral Bay lebih sunyi dan tempat yang amat sesuai bagi mereka yang inginkan privasi. Sebelum kita nak sama-sama menikmati matahari terbenam, kita nak sembang-sembang dulu bersama Ika Farhana. Sebab saya pun dah lama tak sembang Kak Nadia. Borak-borak. Ika, mungkin ramai penonton yang tak tahu Ika ni memang berlakon daripada kecil kan? Ya, betul. Ika bermula dalam bidang lakonan masa Ika 16 tahun. Jadi 16 tahun, lepas tu Ika berehat sebentar untuk habiskan SPM. Dan selepas tu Ika fokus balik dalam lakonan. Kerana minat yang sangat mendalam. Betul. Kan? Sebab bagi kita bila kita berlakon, kita rasa macam kita boleh jadi macam-macam. Kita boleh jadi semua. Kan? Kita boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Dia sebenarnya sejenis, apa orang kata, escapism. Sebenarnya kita menjadi orang lain buat mungkin sebulan, untuk 2 minggu. Pada yang tak tahu, Nadia dan Ika pernah bekerja sama selama setengah tahun kot. Ya, 6 bulan kita orang bekerja sama. 6 bulan, sebab itu kita orang dah rapat sangat dalam dan luas set. Ya, sebenarnya untuk ada chemistry dengan Kak Nadia, mula Ika macam takutlah kan nak shoot okey ke Kak Nadia ni, sebab kita orang set penggambaran tu agak lama kan, berapa 15 episod kan maksudnya. Jadi hari pertama masa penggambaran tu kita orang dah ada orang kata apa? Terus hari membaca skrip tu. Membaca skrip, yes. Kita terus macam klik. Lepas tu ada apa-apa masalah semua Ika akan dekat Kak Nadia. Sampai sekarang, satu pagi Ika Farhana, Ika ada masalah ni. Tapi bagi peminat Ika Farhana, mungkin ramai yang tak tahu, Ika Farhana ni seorang wanita yang kuat sebab keluarga dia memang terdiri daripada wanita-wanita kuat. Betul. Macam Ika. Macam Ika dijaga oleh adik Ika yang macam orang kata, selalu orang akan ingat adik Ika tu adalah kakak Ika kan? So nampak tua sikit lah kan? Macam tu kan? Ika, apa definisi percutian bagi Ika? Definisi percutian bagi Ika untuk macam-macam benda. Kadang-kadang bila kita kerja, stres, orang kat luar mungkin ingat dari segi macam kita shoot ni nampak macam glamour, tapi diorang tak tahu belakang tabir tu sebenarnya kita dengan tak cukup tidur, balik tak tentu masa. Jadi bagi Ika memang kita perlukan bersyuti untuk kita tenangkan fikiran kita, untuk kita lari daripada masalah. Ya. Dan pilihan destinasi Ika selalunya? Laut lah. Laut, yes. Kan? Laut. Sebab bagi Ika bila tengok laut tu macam tenang, hilang sekali masalah kita. Kalau Akak? Sama lah sebenarnya. Rasanya laut ni dia macam menenangkan, dia ada angin-angin, dia ada naik bot, macam tu kan? Betul. Walaupun saya tak reti berenang, tapi saya suka tengok laut. Saya suka berada di laut. Ya. Macam recharge. Betul. Kan? Apakah maksud matahari terbenam bagi Ika? Maksud matahari terbenam untuk Ika, mungkin salah satu terapi. Terapi dan juga untuk masa kita bersendirian sambil tengok matahari nak terbenam. Tapi sebenarnya kadang-kadang tengok juga kalau dengan orang tersayang pun best juga kan? Dengan family, kawan-kawan. Kekasih. Taklah. Apa salahnya juga? Ya. Apa satu hari Ika selalu suruh Nadia doakan dia mendapat teman hidup yang sempurna buat dia di mata dia. Amin. Jadi, okey, yang terakhir. Mana matahari terbenam paling cantik Ika pernah tengok? Banyak kan? Salah satu lah. Kalau kat dalam Malaysia ke luar? Tak kisah. Okey, kalau dalam Malaysia, Pulau Perhentian. Ya, tapi kalau kat luar, paling cantik kan rasa Phuket. Cantik. Tapi tengoklah, kita tengok Tapi matahari insya-Allah terbenam. nampak macam nak menjadi ni kan? Apa? Kita aktiviti dulu, lepas tu kita tengok sama-sama. Boleh? Kan? Ini percutian pertama kita kan?
kita orang banyak kali sangat plan, bercadang nak pergi cuti. Akhirnya dapat juga. Okey, sebelum kita bersama-sama menikmati matahari terbenam, kita makan-makan dulu, lepas tu kita pergi. Boleh. Jom. Inilah dia aktiviti Nadia bersama Ika. Kita orang nak berkayak. Tapi sebelum tu, kenalah belajar dulu. Semestinya Nadia takkan lepaskan peluang untuk selam snorkel dengan Ika. Dan disebabkan air ni jernih sangat, tak perlu pun selam dalam untuk melihat pelbagai ikan yang berwarna-warni di permukaan laut pun dah cukup. Masanya dah tiba untuk kita menikmati terbenamnya matahari di Coral Bay. Alangkah indahnya jika kita boleh berehat seketika, tidak membuat apa-apa kecuali menikmati keindahan saat terbenamnya matahari. Sampai di sini saja kita untuk rancangan Chasing Sunset. Kita dapat menikmati terbenamnya matahari di merata negeri dari sudut yang berbeza. Setiap terbenamnya matahari ada keunikannya tersendiri. Tak sabar Nadia nak mengejar terbenamnya matahari di bandar-bandar yang berbeza pula kan? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Jumpa lagi di rancangan akan datang.